Assalamualaikum, salam ceria, apa khabar semua? Kali ini anda nak cerita tentang makmum yang batal wuduk ketika sembahyang berjemaah. Nak buat macam mana ketika sembahyang jemaah batal wuduk? Jom kita tonton bersama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT pada kali ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-puan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menambah ilmu. Dengan penambahan ilmu, Allah izinkan kita menambahkan amalan, membaiki amalan. Dengan pertambahan amalan dan juga penghalusan amalan, mudah-mudahan kita mendapat sifat takwa yang menjamin kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Jadi hari ini saya nak ringkaskan, nak menjawab beberapa persoalan ataupun satu persoalan yang saya dah sebarkan videonya, tapi oleh kerana ringkas sangat dan ramai yang bertanya, saya nak lengkapkan sikit lah berkenaan dengan bagaimana harus dibuat oleh seorang yang terbatal wuduknya ketika dalam saf sembahyang berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syarat sah sembahyang tu salah satunya ialah kena suci dari hadas dan najis. Dan kalau najis di seluruh tempat lah, iaitu di badan, pakaian dan tempat sembahyang. Tapi yang kita bincang tentang hadas, hadas kecil dan hadas besar. Jadi bagi siapa yang terbatal wuduk ketika sembahyang, maka dia tak boleh nak sembahyang. Melakukan perbuatan sembahyang dalam keadaan tak ada wuduk adalah haram, kecuali atas nama latihan. Kalau berlatih sembahyang, itu boleh. Tapi dia dah batal wuduk, katakan dah beri salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, katakan terkentut, dia tak boleh beri salam kedua tu, sembahyang dia dah sah. Kalau dia beri salam yang kedua dan kalau dia tak ada wuduk, sengaja dia beri tu, haram, berdosa. Jadi penting kita faham tentang keadaan kita mesti suci dalam nak melaksanakan satu ibadah yang paling penting, ibadah yang utama kepada Allah SWT. Jadi macam mana nak buat kalau seseorang tu terbatal wuduknya ataupun terkentut lah mudahnya kan, ketika dalam saf sembahyang berjemaah yang kedudukan dia mungkin kat tengah, ramai orang dan sebagainya kan. Macam mana nak buat? Jadi kalau terbatal wuduk ketika sedang sembahyang berjemaah ataupun sendirian lah, dia kena keluar lah, kena berhenti kan, dah terbatal wuduk, kena berhenti serta-merta. Jadi dia kena perbarui wuduk tu dan tunaikan sembahyang semula, masuk sembahyang semula kan. Jadi kerana kita tahu suci tu salah satu syarat untuk menunaikan sembahyang. Kalau batal, maka dia dah tak dianggap suci lah. Jadi kena keluar dari sembahyang. Kalau dia batal dan sembahyang jemaah, dia kena keluar segera, ambil wuduk dan sambung sembahyang. Ketika keluar tu, dia kena pegang hidung dia, dan beredar dekat saf tu. Itu ringkasan dia punya kefahaman ni lah, kita kena tahu. Jadi ia disebut dalam beberapa hadis sahih, di antaranya riwayat Abu Daud hadis nombor 1114 yang menyuruh untuk keluar dari saf dengan pantas agar saf tu boleh dicantumkan semula atau dipenuhkan oleh jemaah yang lain, digantikan oleh yang lain. Ia merupakan anjuran agar menutup keaiban dengan sesuatu yang baik dan menyembunyikan keburukan. Maksudnya ketika keluar tu kena pegang hidung tu, walaupun dia kentut ni aib lah kan, kentut tak ada seorang pun yang akan mengata-kata kentut ni kan. Rasulullah sendiri dalam satu lagi cerita ataupun hadis, ketika tu makan dengan para sahabat selepas semai maghribnya. Jadi dalam keadaan ramai makan tu, ada di kalangan mereka yang batal wudu. Malah Rasulullah kata, oleh kerana nak menjaga aib lah, Rasulullah tak kata siapa yang kentut ambil wudu, tak. Rasulullah kata siapa yang makan daging unta sila barui wudu. Ketika tu ramailah yang makan daging unta, dalam jamuan tu ada makan daging unta, maka yang ambil wudu tu, yang batal wudu tu makan, yang lain pun kena ambil wudu. Kena ambil wudu kerana Rasulullah kata siapa yang makan daging unta. Jadi taklah dia malu, ramailah yang ambil wudu.
Ada mazhab yang mengatakan siapa yang makan daging unta je batal wuduk. Mazhab kita tidak. Mazhab kita tahu asbabul wurud hadis tu, imam mazhab kita mengatakan tak. Siapa yang makan unta ke tak makan unta, tapi yang penting yang kentut tadi tu yang batal wuduk. Cuma Rasulullah nak menjaga aib. Begitu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berakhlak, sangat halus. Jadi kalau siapa yang terkentut dalam sembahyang jemaah tu, dia pegang hidung tu dengan isyarat seolah-olah hidung tu berdarah. Kalau berdarah kan batal, kan ada darah najis, tak boleh sembahyang. Jadi dia pegang hidung tu dan dia nak keluar. Jadi orang yang lain pun tahu ilmu tu. Kena beri ruang untuk dia keluar. Sebaiknya dia keluar di depan tu lah, depan saf tu, cari yang ke tepi, ke dinding, dia keluarlah. Dalam hadis ni dihurai oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir. Dalam hadis tu dalam kitab tu mengatakan fal yumsik anfahu biyadihi ka'annahu asabahu ru'af aw sada min anfi damun thumma yakhruju min as-salah wa yu'idu taharatu wa wudu'ahu wa yarji'u ila salati wa dhalika anna sahibul hadath rubbama yataharraj min nas. Jadi memang jelas dia katakan dekat dalam kitab ni, hendaklah seorang tu memegang hidungnya. Dia pegang hidung dia seolah dengan tangan dia, seolah dia mengalami pendarahan di hidung. Pegang hidung tu seolah berdarah. Kan biasa kita kalau negeri padang pasir, negeri panas ni, hidung berdarah tu biasalah berlaku. Jadi dia tu seolah hidung berdarah, kan bila hidung berdarah dia bernajis. Kena najis tak boleh tu sembahyang. Walaupun sebenarnya bukan itu. Jadi dia ajar beradab sopan, dia ajar juga supaya orang supaya tak aib, maka pegang hidung. Pegang hidung maksudnya hidung berdarah dia perlu keluar. Jadi seolah dia mengalami pendarahan di hidungnya, kemudian hendaklah dia keluar daripada sembahyang solat tersebut dan mengulangi semula taharah, bersuci dan wuduknya serta kembali kepada solatnya. Hal ini kerana seseorang yang berhadas tersebut boleh jadi merasa malu kepada orang lain apabila dia keluar daripada saf sembahyang disebabkan oleh hadas. Maka dengan perbuatan tersebut akan menyebabkan dia tidak begitu merasa keberatan apabila dia keluar daripada sembahyang. Jadi dia ajarkan supaya pegang hidung tu supaya taklah malu, kan. Seolah dia bukannya entut, dia hidung dia berdarah. Jadi ketika itu tuan-tuan dan puan-puan yang kita nak terangkan lagi, nak jelaskan lagi supaya kita lebih faham, dibolehkan untuk lalu di hadapan jemaah yang sedang sembahyang itu untuk keluar daripada saf tersebut. Menurut jumhur ulama, jika anda berada di saf hadapan atau di tengah-tengah, maka keluarlah melalui barisan saf anda. Ia tidak termasuk dalam perbuatan melanggar sutrah. Jadi kita ni sembahyang kena ada sutrah. Sembahyang kena ada letak benda di depan supaya orang tak lalu depan kita. Tapi dalam sembahyang berjemaah, saf yang depan itu adalah sutrah kepada saf yang belakang. So, yang begitulah seterusnya menjadi sutrah. Kalau tak ada, kita kena letak sesuatu, tongkat ke, kerusi ke, meja ke sebagainya, supaya ada sutrah yang orang faham kita sembahyang, orang tak boleh lintas. Kerana ada ancaman dari Rasulullah dalam satu hadis, tak boleh melintasi orang yang sedang bersembahyang, malah diminta dihalang. Tapi dalam keadaan begini, jumhur ulama mengatakan tak ada. Ketika itu bukan hukum sutra tu tak berlaku kerana dia tak ada wuduk, kan. Jadi dia kata dibolehkan untuk lalu di hadapan jemaah yang sedang sembahyang untuk keluar daripada saf tersebut. Dan jumhur ulama kata jika anda berada di saf hadapan yang di tengah-tengah, maka hendak keluar melalui barisan anda. Sebaiknya melalui barisan tu keluar begitulah. Ia tidak termasuk dalam perbuatan melanggar sutra. Kena ingat ni, tak termasuk dalam perbuatan melanggar sutra. Jika anda berada di saf yang paling belakang, maka keluarlah daripada saf tersebut. Itu mudahlah kalau kat belakang terus keluar, kan. Kalau kita katakan dia kena duduk kat saf, kalau macam mana kalau dia imam, takkan dia duduk situ, kan. Ni ada satu cerita ni, tapi cerita ni dia punya perawi dia tak tahu lah betul tak betul, kan. Satu ketika tu berlaku kecurian di Turki. Dikatakan yang mencuri itu bangsa Arab, tapi orang Turki ni muliakan orang Arab. Ketika dia bawa lagi barang curian tu, azan, terpaksa dah pergi masjid. Orang semua keluar rumah pergi masjid. Dia pergi dalam masjid. Bila masuk masjid, tuan-tuan sekalian, orang nampak Arab, Habib, imam. Dia tak tahu kawan tu mencuri. Dia kata ni Arab ni imam. Jadi dua orang, seorang kata tolak engkau jadi imam, aku tunggu barang ni. Semayang jadi imam, kan. Ni cerita tak betul ni tuan-tuan, kan, tapi dah termasuk cerita, kena cerita terus lah. Sebab tak tahu perawi dia macam mana, kan. Semayang, bacalah semua, kan, baca, tapi kawan tu berdehem-dehem dah. Cepat sikit, jangan panjang-panjang, kan, soalannya, kan, berdehem-dehem.
dia baca surah dalam bukan bahasa Arab, bukannya ayat Quran, dia reka sendiri. Wala tanahnah, dan janganlah kamu berdehem-dehem. Nisfun li wa nisfun lak wa hum la yash'urun. Setengah untuk aku, setengah untuk kamu, dan mereka tak perasan. Allahu Akbar, itu bukan ayat Quran. Dia pada kawan dia, janganlah kamu berdehem-dehem, harta tu yang kita curi tu setengah untuk aku, setengah untuk engkau, dan orang tu kan tahu pun kan. Rukuk, sujud, ketika sujud tu tak bangun-bangun. Jadi orang rupanya cabut, lari. Macam mana keadaan tu? Imam lari. Kan kita nak cerita ni imam yang batal. Kalau batal dia tak boleh duduk situ sebenarnya, kan? Dia kena bangun, kena ganti orang lain. Kena ganti orang lain. Jadi kalau kita kata orang yang dah batal wuduk dia kena stay tempat tu, kalau imam macam mana, kan? Tak jadilah. Jadi sebenarnya dia kena keluar. Dia kena keluar dan keadaan pegang hidung dia. Jadi jumhur ulama dan dia kena perbaharui wuduk segera dan masuk sembahyang semula lah. Masuk sembahyang semula. Jumhur ulama menyebut lagi perlu keluar dengan bersegera. Dia minta segera. Namun jangan sehingga melanggar atau mengganggu jemaah lain. Dalam keadaan bersegera tu janganlah sampai melanggar atau mengganggu jemaah lain. Jemaah lain pun kena faham ilmu fardu ain tu. Bila orang terpegang hidung, maknanya dia terbatal. Dia memang nak keluar. Kita kenalah memberi ruang, macam mana kan? Memudahkan dia keluar. Jadi jangan sampai mengganggu jemaah yang lain. Itulah sedikit yang kita nak ulangkan, nak terangkan tentang kalau terbatal wuduk ketika dalam sembahyang berjemaah, adakah kita perlu stay kat situ ataupun kita perlu keluar. Jadi dalam hadis ni mengatakan kita kena keluar segera, ambil wuduk, barui wuduk, masuk semula sembahyang. Dan kalau kita stay kat situ, adalah yang saya pernah dengar ulama mengatakan kita boleh membatalkan pahala saf. Kita tak ada wuduk, kita duduk kat tengah tu kan, antara antara orang lain. Macam mana saf ni kena rapat. Rapat dengan keadaan orang tu bersemayang. Bukan boleh ada orang lain kat tengah-tengah tu. Lagi-lagi dah orang tu tak ada wuduk kan. Jadi ditakuti mengurangkan pahala. Mengurangkan pahala ni tak boleh. Kita mengurangkan pahala orang ni haram. Contoh kita nak semayang berjemaah kan. Ada dua, imam dengan makmum, dua orang je. Kita nak masuk yang ketiga. Macam mana cara nak masuk tu? Nak masuk tu kita kena angkat takbir dulu tu. Kita duduk belakang tu, atau kalau kata-katalah makmum tu dua orang kata, dan memang belakang imam. Kan? Macam mana ataupun masuk lagi lebih jelas, makmum tu dah satu baris saf, kita nak keluarkan seorang dari saf tu, itu lebih mudah faham. Kita nak keluarkan seorang tu dari saf. Kita masuk saf yang nombor 3 ataupun nombor 2, saf pertama dah penuh. Kan? Nak masuk dah tak ada ruang. Jadi kita kena buat saf baru. Kita buat saf baru tu, kita kena keluarkan orang dari saf tu. Jadi macam mana cara nak keluarkannya? Nak keluarkan dia bukan main tepuk je, tak boleh. Kalau kita tepuk, dia keluar saf, dia tak dapat pahala saf. Kita mengurangkan pahala dia haram. Jadi kita kena buat saf dulu. Kita angkat takbir Allahu Akbar, kita ke depan sikit, baru kita tepuk dia. Ataupun pegang dia bahu dia kan. Kalau kat negara Arab tu dia tarik kan. Dia kalau sama-sama dia faham fardu ain, dengar orang takbir dia tu dah faham lah. Pegang, dia faham dah tu kena ngundur. Tapi dalam keadaan kita dah angkat takbir, maknanya kita dah bina saf. Maknanya kalau dia keluar tu, dia terus masuk dalam saf. Dia tak hilang pahala saf di depan tu, dia dah ada saf baru. Jadi begitu halus lah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini menjelaskan kepada kita sebahagian daripada kita punya ibadah, khususnya sembahyang, agar lebih halus. Dan yang lebih penting lagi itu penghayatan sembahyang kita lah. Maksudnya diri saya sendiri, mudah-mudahan dapat membina diri kita menjadi pribadi yang agung. Yang dengan pribadi yang agung itulah Allah yang Maha Agung akan menaungi kita. Allah yang Maha Agung akan menolong kita, membantu kita dan semua perkara dan kehidupan kita dan perjuangan kita. Ampun maaf dari saya. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.